niat yang murni atas nama Ilahi, kami terus berbakti, langkah tidak berhenti. Melangkah impian terengganu tahun iman, maju berkah sejahtera. Maju terengganu maju di bawah suluhan wahyu, rakyat berdaya saing, kita gerak seiring, tiada yang ketinggalan kerana adil pengagihan, juga seimbang tumpuan, bersama kita buktikan berkat bumi ini dengan hasil bumi jangan dikufuri, wajib disyukuri, nikmat untuk semua, rahmat Maha Esa, tegakkan syariatnya, semua bahagia, negeri akan makmur, bertambah hibah, walaupun sejahteralah Darul Iman di bawah naungan Islam dan ihsan. Kebajikan, keadilan, kemajuan, kedamaian dinikmati, diwariskan, dilindungi, dipertahankan. Janji kami untuk semua maju berkat sejahtera, tekad kami impian semua maju berkat sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memberkati lagi pertemuan kita pada malam ini, marilah sama-sama kita membukanya dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama dan selamanya malah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat lagi meneruskan talaqi online kita bersama dengan Al-Fadil Ustaz Abu Usama Muhammad Anafiah bin Haji Hussein pada siri yang ke-53 pada malam ini. Alhamdulillah. Jadi sebelum saya serahkan kepada Al-Fadil Ustaz, seperti biasa, sesiapa yang ada soalan, nak tanya soalan, ada tak faham ke ataupun apa-apa soalan, bolehlah tinggal di ruangan komen. InsyaAllah kalau dang ataupun sempat kita jawab malam ni, ataupun kita tunda ataupun kita bawa kepada minggu depan soalan tu. Dan yang kedua, seperti biasalah, sesiapa yang nak beri sumbangan ataupun nak taja ataupun nak apa-apa sumbangan lah, apa-apa bentuk sumbangan yang berkaitan dengan kelas kita ataupun program-program keagamaan di Dom Buloh Gading khususnya, bolehlah berhubung dengan nombor WhatsApp
yang akan ada bawah nanti, ataupun boleh terus ke akaun RSB Bank Pertubuhan Gabungan Ilmu Orang Terengganu. Tulislah untuk majlis ilmu. Jadi tanpa melengahkan masa, dengan itu majlis menjemput dan mempersilakan Al-Fadhil Ustaz untuk meneruskan talaqi online kita pada siri yang ke-53 pada malam ini. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma ja'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. اللهم فقنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Terima kasih kepada Al-Fadhil pengurusi majlis Ustaz Mang hafizahullah subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa juga kepada pihak penganjur Doa Dong Bulu Gading dan mana-mana yang terlibat, sama ada di depan ataupun di belakang tabir dan kepada penuntut-penuntut ilmu yang mengikuti pengajian kitab Minhajul Talibin. Semoga semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sambung balik pengajian kitab Minhajul Talibin karangan Imam Nawawi rahimahullahu taala, wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid darain amin. Katanya, wa yusannu liman nabahu syai'un katanbihi imamihi wa idnihi lidakhil wa inzarihi a'ma ay yusabbih wa tusaffiq al-mar'atu bidarbil yamini ala dhahril yasar. Wa yusannu, dan disunatkan. Apa maksud disunatkan? Suatu perkara yang dituntut. Suatu perkara yang dituntut. Namun tuntutan ini bukanlah tuntutan wajib. Orang yang melakukan dapat pahala, orang yang tidak melakukan tidaklah berdosa. Disunat liman nabahu syai'un, bagi mereka yang menimpa akan dia, yang mengenai akan dia oleh sesuatu. Maksudnya mengenai akan dia oleh sesuatu, yakni dalam sembahyangnya, tengah-tengah sembahyang ada suatu benda yang terjadi, ada suatu benda yang berlaku. Apa yang disunatkan kepadanya? Naib fa'il ke belakang. Naib fa'il di belakang, yusannu fa'il mudhari', naib fa'il di belakang. Okey, kita baca dulu. Buat bagi contoh dulu. Lagu mana hak yang menimpa akan dia oleh sesuatu? Contoh, ataupun contohnya katambihi imami, seperti memberi peringatan kepada imamnya. Imam dia nampak nak tinggal tahiyat awal. Nampak nak tinggal tahiyat awal. Tak tinggal lagi, nampak nak tinggal. Allah, bunyi panjang. Acu nak bangun. Jadi dia terus memberi peringatan kepada imam. Itu ada benda yang berlaku dalam sembahyang dia. Wa iznihi lidakhil, dan memberi izinnya kepada orang yang masuk. Kepada orang yang nak masuk dalam rumah. Boleh doa saya masuk dia tengok sembahyang. Sunat dia buat apa? Nanti tengok. Wa inzarihi a'ma, dan memberi peringatannya. A'ma, orang yang buta. Dia memberi peringatan kepada orang yang buta. Orang buta nak turun tangga. Surah kita kan ni. Surah kita ni ada tangga, ni tak ada tangga. Okey, sebagai contoh kan. Tapi kena orang sembahyang ni ataupun orang sembahyang depan tu. Tengok nak pergi tak kolor. Dia nak pergi tak ke kolor. Main hak jenis suka dalam sembahyang. Baik, lalu dia beri inzar, beri amarang, beri peringatan. Kepada siapa? Kepada orang buta. Itu contoh mengenai dan menimpai sesuatu
kepada seorang ketika dia sedang sembahyang. Sunat dia benda, sunat an yusabbih. Tu naik fa'il bagi yusan. Sunat bahawa bertasbihlah ia kembali kepada lelaki. Kembali kepada man. Kembali kepada man. Sunat dia bertasbih. Maksud dia bertasbih, sunat dia ucap subhanallah. Lepas tu, wa tusaffiqal mar'ah. Ataf pada yusabbihah. Sunat bahawa bertasfiq. Tepuk tangan oleh perempuan. Orang puan sunat tepuk. Orang lelaki sunat bertasbih. Berarti molek Orang puan sunat tepuk, orang lelaki sunat bertasbih. Jelas tak? Okey, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, sini kita perlu kena perhati molek sikit. Apa yang ingin disampaikan oleh Imam Nawawi adalah orang sembahyang. Tiba-tiba ada benda yang terjadi. Benda yang berlaku dalam sembahyang dia. Contoh, benda imam melakukan kesilapan. Maka si makmum nak menegur imam. Orang mari rumah dia. Minta izin nak masuk. Dia nak bagi izin masuk kepada orang tersebut ketika dia sedang sembahyang. Orang buta nak jatuh dalam lega, silap turun tangga. Dia nak bagi peringatan kepada orang buta tu. Sedangkan ketika tu dia sembahyang. Benda yang sunat dia buat, bagi orang lelaki sunat benda bertasbih. Bagi orang puang sunat benda sunat tepuk tangan. Orang lelaki sunat bertasbih, orang puang sunat tepuk tangan. Sunat ni nisbah kepada perbezaan di antara orang lelaki dan orang puang. Berarti mana? Sunat ni adalah nisbah kepada perbezaan di antara orang lelaki dan orang puang. Berarti molek Berarti molek. Faham lagi ya? Orang lelaki sunat buat ni, orang puang sunat buat ni. Sunat nisbah tu. Tapi adakah ucapan subhanallah yang kita ucap dalam sembahyang saat itu hukum dia sunat belaka? Tak. Kadang-kadang hukum dia wajib. Kadang-kadang hukum dia harus, kadang-kadang hukum dia sunat. Orang buta, kalau kita tak bagi amaran kepada dia, menyebabkan akan mudarat dia. Maka ketika tu, kita bagi peringatan kepada dia dengan ucapan subhanallah bukan lagi sunat. Okey, boleh faham? Bukan hukum dia adalah wajib. Dia kata sunat saat ni dia. Sunat ni semua orang lelaki sunat bertasbih, orang puang sunat tepuk tangan. Nisbah tu je. Nisbah perbezaan di antara apa yang perlu dilakukan oleh lelaki dan perempuan. Ini yang ini disampaikan oleh Imam Nawawi. Bukanlah maksud tegur orang dalam semayang. Lepas tu bagi izin orang nak masuk dalam rumah kita. Ataupun tegur tu imam. Beri peringatan kepada orang buta, semuanya hukum dia sunat. Bukan. Orang nak masuk rumah kita. Minta izin. Kita tengah sembahyang, kita kata subhanallah. Yang mana ucapan subhanallah adalah isyarat kita telah mengizinkan kepada dia masuk ke dalam rumah. Dan dia pun faham. Sebab dia belajar juga. Mak orang dah belajar pelik Assalamualaikum Ustaz. Ustaz kata subhanallah. Apa pula Ustaz pelik kan? Orang bagi salam, patutnya jawab salam, dia faham subhanallah. Assalamualaikum Ustaz. Subhanallah. Ustaz nak kabur dia tengah sembahyang. Oh, pelik Ustaz ni. Buat masuk dalam Facebook tadi. Buat status Facebook. Orang jawab salam dengan subhanallah ke waalaikumsalam. Ni saya nak tanya je ni. Sebab ada Ustaz, saya bagi salam, jawab subhanallah. Mudah belajar. Orang yang dah kan. Dia sunat. Kita bagi khabar kepada dia bahawa kita duduk dalam sembahyang. Okey, boleh faham? Sunat. Silap, bukan sunat. Maksud dia harus.
Masalah ni bukan sunat. Bagi izin orang masuk dengan ucapan subhanallah, bukan sunat. Menyediakan kepada tetamu bahawa kita sedang sembahyang, bukan sunat. Hukum dia apa? Harus kita kata subhanallah. Memberi peringatan kepada orang buta, orang yang dalam, kalau kita tidak memberi peringatan ketika kita sembahyang kepada dia menyebabkan dia akan jatuh ke dalam kemudaratan, maka hukum dia adalah wajib. Faham? Menegur imam, yang imam akan meninggal perkara yang sunat, nampak nak tinggal, kita tegur, maka hukum dia adalah sunat. Okey, nampak tak? Jadi kadang-kadang ucapan tersebut, kadang-kadang hukum dia wajib, kadang-kadang hukum dia sunat, kadang-kadang hukum dia harus. Tetapi Imam Nawawi kata sunat orang lelaki bertasbih, sunat perempuan tasfiq. Maksud dia, sunat ni nisbah kepada perbezaan apa yang dilakukan oleh perempuan dan apa yang dilakukan oleh lelaki. Okey, nampak lah? Nampak tak? Okey, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sunat begitu. Andai kata, okey sebaliknya, andai kata orang puang saat ni tu bertasbih, orang lelaki tepuk. Nah, orang lelaki tepuk, orang puang bertasbih. Maka apakah hukum dia? Hukum dia tidak batal sembahyang. Melainkan kalau perbuatan orang lelaki tepuk saat itu banyak kali, tak batal sembahyang. Cuma perbuatan tersebut menyalahi sunnah. Sini. Perbuatan tersebut ada menyalahi sunnah. Kerana sunnah kepada orang lelaki adalah tasbih, orang puang adalah tepuk. Dan benda ni hak yang Rasulullah tegur para sahabat. Kenapa mempakat tepuk? Kata Rasul, innamat tasfiqu lin nisa, sesungguhnya tepuk ni untuk perempuan. Baik. Jelas. Satu. Yang kedua, kalaulah perempuan, saat ni kita kata orang lelaki tepuk, orang puang bertasbih. Satu kan? Okey, ni yang kedua. Lepas tu jelas dah yang kedua. Orang puang dia sembahyang dengan tok lelaki dia. Dia sembahyang dengan keluarga dia. Tidak ada orang lain. Tiba-tiba tok lelaki dia ataupun anak dia hak jadi imam, tak kira lah keluarga dia, tiba-tiba melakukan kesilapan, maka orang puang tu nak bagi peringatan. Okey. Adakah ketika tu sunat orang puang bertasbih ataupun sunat perempuan tepuk? Maka di sini berlaku khilaf. Pandangan mu'tamad mengatakan tetap sunat tepuk juga. Sebab itu adalah hak perempuan. Namun sebahagian daripada ulama mengatakan oleh kerana ketika itu tidak ada ajani, hanya ada mahram dia sahaja, maka diberikan kepada dia. Maksudnya sunat juga dia bertasbih. Sebagaimana sunat perempuan menyaringkan suara dalam sembahyang jahriyah ketika tidak ada ajani. Ini atas pandangan dia sebahagian daripada ulama. Jelas? Baik, berapa dah? 2. Yang ketiga, bagi orang lelaki, ketika dia bertasbih untuk beri peringatan kepada imam. Okey, boleh. Untuk beri peringatan kepada imam. Ataupun untuk memberi izin kepada orang yang nak masuk dalam rumah dia. Ataupun untuk khabar kepada orang yang mari bahawa dia sedang sembahyang. Oleh kerana perkataan yang keluar daripada mulut dia qasad untuk memberi faham kepada orang lain, maka di situ ada persamaan ucapan yang dia buat dengan percakapan anak Adam. Okey, boleh faham. Nampak tak? Persamaan percakapan apa yang dia tuturkan dengan percakapan anak Adam. Kita bercakap adalah kita mengeluarkan perkataan untuk kita menyampaikan hasrat kita kepada orang lain. Betul tak gitu? Betul tak gitu? Dia kita dalam kita bercakap, kita ada mutakallim dan kita ada mukhatab. Sebab itulah kalau kita tengok dalam definisi
Berarti molek. Dalam definisi kalam, dalam kita nak ambil kitab besar-besar lah, kita ambil kitab kecil. Contoh kita ambil Syarah Mukhtasar Jiddan, karangan Syekh Zaini Dahlan. Mukhtasar Jiddan, syarah kepada matan Al-Ajrumiyah. Dia kata lagu mana? Al-kalamu huwa al-lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Kalam ialah lafaz murakkab mufid bil wad'i. Okey, apa makna mufid? Mufid maksudnya ma afada faidatan yahsunus sukutu 'alaiha al-mutakallimu was-sami'. Apa hak yang ma afada faidatan, hak yang memberi faedah suatu faedah, yang memberi suatu faedah yang mana elok kerana faedah ini diam daripada mutakallim dan daripada sami'. Maksudnya percakapan ni ia ada mutakallim dan ada sami', ataupun ada mukhatab, ataupun ada orang yang mendengar. Faham? Jadi ketika kita melafazkan, menuturkan sesuatu perkataan untuk memberi faham kepada orang lain, maka ia ni dinamakan sebagai percakapan anak Adam. Betul tak gitu? Betul tak percakapan anak Adam? Maka oleh kerana ia nampak ada persamaan dengan percakapan anak Adam, sedangkan kata Rasulullah, inna hadhihi salah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas, sesungguhnya sembahyang ini tidak layak sedikit pun daripada kalam manusia, maka ulama mazhab Imam Syafi'i, tapi bukan berlaku kesepakatan, ulama mazhab Imam Syafi'i ataupun pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i mengatakan ketika tu mesti dia kena qasak zikir. Bukan hanya semata-mata memberi faham kepada orang lain, bukan hanya semata-mata menegur imam, bukan hanya semata-mata memberi izin kepada orang tu masuk dengan ucapan tersebut, bukan dia kena qasak dia zikir. Kena qasak zikir daripada ucapan tersebut. Qasak zikir serta tafhim tak ada masalah. Sebab lah, apabila dia sekarang ni dia kata subhanallah, subhanallah daripada sudut lafaz adalah zikir. Tetapi oleh kerana dia qasak untuk tafhim, maka nampak nak berat. Nampak nak berat kepada penggunaan kalam anak Adam. Okey, boleh faham? Nampak nak berat ke sana. Maka untuk kita berat kepada zikir adalah dengan kita qasak zikir walaupun bersama dengan tafhim. Okey, boleh faham? Jelas tak? Sama juga dengan masalah imam menyaringkan takbir intiqalat. Sebagaimana soalan hak yang diajukan malang. Hak yang anda kata nak jawab malang ni. Ada malang hak yang masalah, ada seorang sahabat kita tanya berkenaan dengan imam melafazkan takbir intiqalat. Tu imam kan? Allahu Akbar, dia nak rakaat. Dia nyaringkan takbir intiqalat. Dalam hati dia nak khabar kepada makmum bahawa aku rakaat dah kan? Cuma dia tak guna perkataan, makmum aku rakaat dah, dia tak guna. Tapi guna perkataan dia, Allahu Akbar. Okey, boleh faham? Dan kita khabar dah bahawasanya lafaz ia boleh berbeza daripada satu bahasa dan kepada satu bahasa yang lain. Dan kita boleh mewujudkan, menciptakan suatu lafaz yang baru untuk maksud yang kita nak. Betul tak kita? Boleh tak kita kata, okey, kita, pokok kita, kalau Allahu Akbar tu dengan makna saya telah berpindah. Boleh tak? Tak ada masalah. Jadi ketika kita guna perkataan tersebut, menjadi bermakna perkataan itu telah menjadi kalam anak Adam. Okey, boleh faham? Maka sebab itulah, ketika seseorang melafazkan takbir intiqalat, dia berpindah daripada satu rukun kepada satu rukun yang lain. Dengan qasak nak khabar kepada makmum, aku rakaat dah. Aku intidar dah, sami Allahu liman hamidah. Aku sujud dah. Jadi ada qasak untuk memberitahu kepada makmum dengan lafaz tersebut. Nampak dia cenderung kepada percakapan anak Adam. Maka sebab itulah pandangan sebahagian daripada ulama mazhab Imam Syafi'i mengatakan wajib ketika tu dia kena qasak zikir. Okey, boleh faham? Barulah dia akan cenderung kepada zikir berbanding dengan percakapan anak Adam. Jelas tak? Sebab ada qasak zikir. Lafaz tu memang lafaz zikir, ada qasak zikir pula walaupun ada qasak tafhim, jadi diberat kepada zikir berbanding kepada percakapan anak Adam. Okey, boleh faham? Jelas? Andai kata dia tidak qasak zikir,
Andai kata dia tidak kosak zikir. Ketika dia ucap subhanallah, sama juga ketika dia ucap takbir intiqalat. Dia tidak kosak zikir. Okey, sebelum daripada kata andai dia tidak kosak zikir, kita nak cerita dulu apa makna kosak zikir. Kosak zikir ni bukan subhanallah aku berzikir, bukan mesti begitu. Subhanallah, masa kita ucap subhanallah, kita ingat makna subhanallah sudah mencukupi. Subhanallah, kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala sudah mencukupi, dinamakan dia sebagai zikir. Subhanallah, maha suci Allah daripada segala kekurangan ketika kita lafazkan perkataan tersebut. Okey, boleh faham? Maksudnya ketika kita ucap Allahu Akbar ke Subhanallah ke, kita tahu makna dia. Bukan hanya semata-mata ucap tanpa kita melihat kepada makna dia. Okey, boleh? Boleh faham? Tu maksud kita kosak zikir. Bukan mesti Subhanallah, ni aku berzikir. Allahu Akbar, ni aku berzikir. Bukan mesti begitu. Okey. Ketika kita ucap Allahu Akbar, kita faham makna dia. Allah Maha Agung. Bermakna kita telah berzikir. Ada tak kosak zikir di situ? Ada kosak zikir. Jelas tak? Okey. Habis masalah tu. Okey, pergi kepada masalah yang kita nak cover tadi. Andai kata dia tidak kosak zikir. Ni dah baca banyak, jadi panjang pula orang. Tapi benda ni penting. Andai kata dia tidak kosak zikir ketika dia ucap subhanallah. Sama juga ketika dia menyaringkan ucapan Allahu Akbar dalam takbir intiqalat. Ataupun Allahu Akbar takbir intiqalat tu. Tidak niat zikir. Hanya semata-mata niat nak kabur korang dia. Maka mengikut pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, sembahyang dia batal. Menurut pandangan mu'tamad, sembahyang dia batal. Okey, boleh faham? Sebab benda batal? Sebab dia telah bercakap dengan percakapan anak Adam. Bagaimanakah dikatakan percakapan anak Adam? Sedangkan ucapan tersebut adalah ucapan zikir, kerana dia tidak melihat kepada zikir, dia menggunakan sesuatu perkataan yang mungkin dia ciptakan perkataan tersebut tujuan untuk kabur kepada orang. Sama dengan percakapan anak Adam. Sebab kita kabur dah, perkataan ia boleh kita reka. Perkataan ia boleh kita reka. Betul tak kita? Jelas tak? Okey. Maka pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau tidak ada qasak tafhim, maka batal sembahyang. Kalau tak ada, ada qasak tafhim saja tapi tak ada qasak zikir, maka batal sembahyang. Ada qasak zikir, tak batal sembahyang. Namun, batal sembahyang ini hanya khusus untuk orang yang mengetahui. Manakala orang yang jahil, dia tidak tahu perkara tersebut, maka tidaklah batal sembahyang dia. Okey, boleh faham? Hal ini disebut dalam kitab Hasyiah Al-Bujairimi 'ala al-Manhaj. Yang mana dalam kitab tersebut Imam Bujairimi menyebut wa mahallul butlani fi ma dhukira fil 'alim amma al-'ammi walau mukhalitan lil ulama fala yadurru qasduhu al-i'lam faqat wala al-itlaq. Tempat batal pada apa yang telah dibincangkan tadi adalah untuk orang alim, orang yang mengetahui. Adapun orang awam, walaupun dia bercampur dengan para alim ulama, maka tidak memberi mudarat oleh qasaknya untuk memberitahu sahaja. Sama juga, dia tidak qasak benda. Zikir pun tak, memberitahu pun tak. Maksudnya, orang awam tak batal. Okey. Hak yang kita cerita saat ni tu mengikut pandangan dia, pandangan mu'tamad. Dan masalah ni sebenarnya tidak berlaku kesepakatan dalam ulama dalam mazhab Imam Syafi'i. Sehingga kan ada sebahagian ulama besar dalam mazhab Imam Syafi'i berpandangan bahawasanya tidak batal sembahyang dia walaupun dia tidak niat zikir. Kerana melihat kepada lafaz tersebut tidak dijadikan oleh anak Adam sebagai percakapan mereka. Nanti boleh faham. Setiap lafaz yang tidak layak dijadikan oleh anak Adam untuk percakapan mereka seperti zikir dan Al-Quran, maka walaupun dia tidak qasak zikir, oleh kerana melihat kepada benda tu tidak layak dijadikan percakapan oleh anak Adam,
Sebab benda tu, benda yang khusus untuk zikir, maka sebab itulah tidak batal sembahyang dia walaupun dia tidak qasak zikir, walaupun dalam masa yang sama ketika dia tidak qasak zikir, dia hanya qasak untuk memberitahu kepada orang lain. Dalam kitab Bushral Karim, syarah kepada Muqaddimah Al-Hadramiyah, menyebut bali i'tamada as-Subki wal Adhra'i wa ghayruhuma anna kullama la yasluhu li mukalamati al-adamiyyin كالتسبيح والتهليل وكما لا يحتمل غير القرآن كالإخلاص لا تبطل به على كل التقادير. Maksud dia, bahkan apa hak yang diiktimad oleh Imam As-Subki, Imam Al-Adhra'i dan selain daripada keduanya, bahawa setiap barang yang tidak layak untuk digunakan dalam percakapan anak Adam, contoh seperti subhanallah, Allah, la ilaha illallah, begitu juga sedang perkara hak yang tidak boleh ihtimal selain daripada Quran, dia hanya khusus untuk Quran, maka tidak batal sembahyang dengannya di atas semua keadaan. Sama ada dia qasak beritahu saja, qasak zikir saja, qasak bagi tahu serta zikir, itlaq, semuanya tidak batal. Atau mengikut pandangan sebahagian daripada ulama mazhab Imam Syafi'i. Jadi, jadi bagi orang yang belajar, dia kena mengambil langkah ihtiyat. Dia mesti kena niat zikir. Maksudnya zikir kita cerita dah. Andai kata ada sebahagian daripada imam tidak berniat zikir untuk sembahyang yang lepas-lepas dah, maka tidak perlu kita membatalkan sembahyang mereka. Kerana masalah ni masih lagi ada ulama-ulama besar yang mengatakan niat zikir tidaklah diwajibkan. Okey. Baru baca sikit. Panjang dah ambil masa. Tapi tak apa, benda yang kita urat adalah benda yang penting, yang perlu kita kena faham, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tusaffiq al-mar'ah bi darb al-yamin ala dhahr al-yasar. Ta'alluq pada tusaffiq. Lagu mana? Tepuk dengan darbi, dengan memukul. Al-yamin, tangan kanan, ala dhahril yasar, di atas belakang tangan kiri. Tepuk dengan tangan kanan di atas belakang tangan kiri. Okey, kita ni tangan kiri. Ni tangan kanan. Ni belakang tangan kiri. Kita tepuk belakang. Bukan, kita orang puang. Gitu. Dia gini pun apa? Gini pun apa? Okey, boleh? Ataupun sebalik. Sebalik boleh? Tepuk tangan kiri di atas belakang tangan kanan. Gini pun apa? Gini pun apa? Gini tak apa? Gini tak apa? Ikut gini ke? Jadi tu imam saat ni tu, dia jangan terlalu khusyuk dalam sembahyang sampai dah ambil tahu benda bunyi ketuk-ketah dalam sembahyang. Faham? Ya dah khusyuk biasa gitu. Biasa galik, teringat ke benda lain. Banyak sangat teringat benda lain. Kalau bunyi kepuh-kepah kat belakang tu, ada masalah tu. Okey, boleh faham tak? Baik. Wa tusaffiqal mar'atu bi darbil yamin ala dhahril yasar. Okey. Kenapakah Imam Nawawi menyebut kena tepuk tangan kanan di atas belakang tangan kiri? Dan sebahagian daripada ulama yang mensyarahkan perkataan Imam Nawawi menyebut bahawasanya ataupun sebaliknya. Sebab apa tidak ia sebut benda ni? Tidak kau semata-mata tepuk. Kerana tepuk ada banyak cara. Ada tepuk gini, ada tepuk gini, ada tepuk atas peha pun boleh. Atas peha. Banyak cara tepuk dan ada tepuk gini. Baik. Tepuk gini hukum dia makruh. Sebab mana hukum dia makruh? Kerana tepuk gini adalah untuk main. Sebab itulah kita tengok dalam permainan-permainan orang tepuk tangan. Tepuk ni digunakan untuk permainan. Maka oleh kerana tepuk ni digunakan untuk permainan, untuk bermain, maka ia tidak layak
bertentangan dengan sembahyang. Bermain, dia menafikan, dia bertentangan, berlawanan dengan sembahyang. Maka setiap bentuk yang diguna dalam permainan tidak boleh digunakan dalam sembahyang. Sebab itulah makruh tepuk gini. Untuk orang puang. Ini disebut dalam fiqh mazhab Imam Syafi'i. Tapi kalau ditepuk gini dengan kosak bermain, maka bukan makruh, bukan hukum dia adalah haram, membatalkan sembahyang. Haram serta membatalkan sembahyang. Orang puang ketika ditepuk, dia kalau tepuk sekali, 2 kali, 3 kali tak dengar lagi, boleh tak tepuk lebih? Banyak kali, tak ada masalah, boleh. 10 kali, 20 kali. Walaupun berturut-turut, ia tidak membatalkan sembahyang. Pergerakan yang banyak ketika tepuk untuk menegur imam, dia termasuk dalam hajah, termasuk dalam keperluan. Maka ia tidak membatalkan sembahyang walaupun banyak. Walaupun banyak, ia tidak membatalkan sembahyang. Okey, boleh? Boleh faham Baik. Kata dia lagi, walau fa'ala fi salatihi ghairaha in kana min jinsiha batalat illa an yansa. Walau fa'ala, sekiranya membuat, melakukan seorang yang sembahyang lah, fa'ala ay fa'ala al-musalli fi salati, dalam sembahyangnya, ghairaha ay ghaira af'alis salat, selain daripada perbuatan sembahyang. Dia melakukan sesuatu perbuatan dalam sembahyang, tapi perbuatan ni bukan perbuatan jenis sembahyang. Kita ada perbuatan dalam sembahyang, perbuatan tu jenis sembahyang. Jenis perbuatan sembahyang. Adakala perbuatan saat itu bukan jenis perbuatan sembahyang. Okey, boleh faham. Sekali lagi, mula-mula sekali lagi. Gini. Seorang ni cakap mudah gini, kita nak faham masalah ni. Seorang ni dia menambah perbuatan dalam sembahyang. Begitu. Dia menambah perbuatan dalam sembahyang. Kadang-kadang penambahan perbuatan dalam sembahyang ni, penambahan perbuatan dalam sembahyang ni adalah daripada jenis perbuatan sembahyang. Contoh ditambah rokok, ditambah sujud. Okey. Ditambah perbuatan dalam sembahyang tapi daripada jenis perbuatan sembahyang. Okey, ni yang pertama. Yang keduanya, ditambah perbuatan dalam sembahyang yang mana penambahan perbuatan ni bukan daripada jenis sembahyang. Tengah sembahyang, musim kepala gitu. Tengah sembahyang. Tengah sembahyang. Senang. Okey, itu dia menambah perbuatan dalam sembahyang yang mana penambahan perbuatan tersebut bukan daripada jenis sembahyang. Maka dia ada hukumnya. Jelas? Katanya walau fa'ala fi salatihi ghairaha, jikalau membuatlah ia, melakukan. Lau fa'ala ay fa'ala al-musalli fi salati, dalam sembahyangnya, ghairaha ghairas salat. Ini bukan perbuatan sembahyang. Benda lain yang dia buat. Ikana min jinsiha, jika adalah ia. Ia kembali kepada apa yang dibuat, al-maf'ul, benda yang dibuat saat itu, min jinsiha, min jinsis salat. Daripada jenis perbuatan sembahyang. Contoh tambah rokok, tambah i'tidal, tambah sujud. Ketika tu kata dia batal sembahyang. Tanpa melihat kepada sikit dan banyak. Sujud berapa kali sujud? 2 kali. Yang bahan 3 kali. Rokok berapa kali? Sekali. Yang bahan 2 kali. Rokok 2 kali. Dia rokok 2 kali. Sepatutnya rokok sekali. Maka batal sembahyang. Bukan mesti, dia kena tambah 2 rukun. Baru batal. Tak. Satu tu batal dah. Jelas tak? Faham tak maksud dia? Itu maksud walau fa'ala fi salatihi ghairaha in kana min jinsiha batalat ay batalatis salah. Illa an yansa. Melainkan. Ada juga pengecualian. Ni tak batal. Bila? An yansa, bahawa dia lupa. Melainkan kalau dia lupa. Terlupa.
Zuhur 4 rakaatnya buat 5 rakaat. Makmum maki hati belakang. Ya Allah, lambat satu rakaat. Dia tambah pula rakaat yang kelima. Oh. Okey. Kalau ditambah dengan sengaja, batal sembahyang. Kalau tambah dengan lupa, batal ke tak? Tak batal. Itu maksud illa ayyansa. Sama juga. Sama juga kalau sekiranya dia tu jahil. Dia tidak tahu. Tapi jahil yang dimaafkan iaitu baru memeluk Islam ataupun benda jauh daripada para alim ulama. Qaribu ahdin bil Islam ataupun nasya'a ba'idan 'anil ulama. Wa illa, dan jika tidak. Maksud dia wa illa tadi kan in kana min jinsiha. Tak gitu. Wa illa ay wa illam yakun min jinsiha. Benda yang dibuat bukan daripada jenis perbuatan sembahyang. Yang ditambah tadi. Bukan daripada perbuatan sembahyang. Gerak tangan, gerak kaki. Akak batu tengah sembahyang. Ramai ada sembahyang itu? Dua sikit. Beki. Dua sikit, beki. Beki umur. Beki apa cikgu? Gitu tunjuk CCTV baru. Oh, aku buat sungguh. Ada. Duduk sebentar beki. Duduk sebentar beki. Apa cikgu beki? Ada orang gitu. Bangun sikit beki. Bangun sikit beki. Okey, saat ni tu dia buat dalam sembahyang. Dia menambah perbuatan dalam sembahyang, tapi perbuatan saat itu bukan daripada jenis sembahyang. Nampak tak? Duduk sebentar. Ni tengok sembahyang. Kepak-kepak ni makruh Banyak kali batal sembahyang. Makruh ada. Kalau budak umur 4 tahun, 5 tahun tu munasabah. Ni 5, 6 belah. Hak 20 lebih pun ada. Kepak bunyi tengok sembahyang. Hukum dia makruh. Perbuatan jangan banyak. Kalau kau sak main, hukum dia batal sembahyang. Sebab bermain, dia cukup bertentang dengan ibadat. Okey. Batal sembahyang. Dah batal sembahyang, kena buat benda. Main mula. Oh, gitu. Dah lepas dah. Kau dah balik ya? Gitulah. Baik. Wa illa fatabqulu bi katsiri. Dan jika tidak perbuatan hak yang dia buat, perbuatan yang dibuat bukanlah daripada jenis sembahyang, maka fatabqulu, maka batallah ia sembahyang bi katsirihi, dengan banyaknya, la qalili, tidak sedikit. Tengok sikit banyak banyak bawa batal, sikit dah batal. Faham tak lagi? Kalau daripada jenis sembahyang, batal walaupun sikit. Tapi kalau bukan daripada jenis sembahyang, tak batal. Kalau sikit, banyak baru batal. Dan ukuran sikit dengan banyak lagu mana? Katanya wal kathratu bil urfi. Banyak sana tu adalah dengan uruf. Dengan pandangan ramai-ramai. Orang ramai-ramai kata sikit ke banyak? Sikit-sikit banyak-banyak. Kalau syok, sikit ke banyak? Sikit ke banyak? Batal tak? Tak batal. Sebab benda tak batal? Sebab asal sembahyang kita sah. Kita meragui, berarti mana? Asal sembahyang kita sah. Kita meragui berlaku perkara yang membatalkan sembahyang. Meragui berlaku perkara yang membatalkan sembahyang, ia tidak dapat menghilangkan asal sah sembahyang kita. Okey, boleh? Boleh faham? Apabila dia kata wal kathratu bil urf, maka Imam Nawawi buat mari contoh. Supaya dengan contoh ini kita dapat faham apakah benda yang dikatakan banyak pada uruf. Fal khatwatan, 2 langkah. 2 kali langkah. Awil darbatan, ataupun 2 kali katak. 2 kali pukul. Qalil, sedikit. Sedikit. Ni kalau sekiranya tidak ada hajat,
Tak sama dengan masalah tadi tau. 2 kali pukul. Sikit. 2 langkah. Sedikit. Wathalathu kathir in tawalat. 3 langkah. 3 kali pukul. Nah, kathir banyak. Ia membatalkan sembahyang. Betul? Tapi dengan syarat in tawalat jika dia berturut-turut. Jadi kalau 3 kali, buat 2 kali berhenti sekejap, lepas tu baru buat 2 kali pula berhenti, buat 2 kali pula berhenti, buat 2 kali pula berhenti, maka tidak dikirakan banyak. Tapi jangan kosak main. Kosak main, batal tu. Okey. Katanya watabqulu bil wasbatil fahishah. Dan batal sembahyang dengan satu lompatan yang keji. Satu lompatan. Wasbah satu lompatan. Dia bokok tu berkong je dapat tengah sembahyang. Neri. Tengah sembahyang. Sekali je buat. Batal sembahyang. Lepas sembahyang. Batal sembahyangmu. Dah apa mu lompat sembahyang ni? Aku lompat. Sekali aku lompat. Walaupun sekali. Tapi teruk lompatmu saat ni. Keji sangat. Macam katok tu tengok. Contoh. Teruk sangat tau. Dia lompat. Kalau orang tengok kata, mu sembahyang ke tak? Orang tengok gitu. Kalau lompat kejut sikit itu lain. Tengok-tengok sembahyang. Tiba-tiba cicak nitah. Lompat sikit. Sikit atau tak ada masalah. Kalau lompat, sekali lompat yang keji, batal. Katanya lal harakatil khafifatil mutawaliyah. Tidaklah gerakan-gerakan yang ringan yang berturut-turut. Katahriki asabi'i. Seperti menggerakkan segala jarinya. Ni. Dia kata. Lalu gagu. 18,000 kali gagu. Dah siapa pun jatuh je ni. 18,000 kali gagu. Cek gagu. Dia betul? Gagu mu? Baik. Kalau dengan jari saja, dah batal. Walaupun banyak. Sebab kira al-harakah al-khafifah. Okey. Kalau gini. Hak ni bukan dengan jari saja. Hak ni dengan habis tangan. Hak tu batal 3 kali betul-betul. Melainkan kalau ada kurak. Contoh. Kurak. Ni sebagai contoh. Kalau dah garu, Allah, gitu. Lihat kali. Maka garu sikit. Dah puas. Dah hilang. Garu banyak. Hal tu dimaafkan kerana ada hajat. Walaupun banyak. Okey, boleh faham. Walaupun banyak. Ru tengah sembahyang. Batal ke tak? Tak, sebab ada hajat. Tapi kita kena ingat. Berarti modalnya kena ingat masalah ni. Masalah ni adalah kalau dia dok garu saat ni tu, dia perlu menanggung kesusahan yang teruk. Okey, boleh? Habis. Contoh kata tahriki asabi'ihi fi subhah. Seperti menggerakkan jari jemarinya fi subhah. Subhah tu tasbih. Tengah sembahyang pengawal tasbih. Gerak. Au hak ataupun garu fil asah. Mengikut kaul yang asah. Baik. Katanya wasahwul fi'li ka'amdihi fil asah. Lupa perbuat ka'amdihi seperti sengajanya buat fil asah. Jadi hak yang orang gerak 3 kali saat itu, dia terlupa. Dia tak ingat dia tengah semayang. Batal tak semayang dia, laku khilaf. Mengikut kaul asah, batal. Sebab lupa dengan sengaja sama. Dalam masalah gerak. Dalam masalah gerak, lupa dengan sengaja sama. Dia tidak sama dengan masalah menambah rakaat. Melakukan perbuatan
yang lebih, tetapi perbuatan yang lebih saat itu adalah perbuatan sembahyang. Rokok lebih, sujud lebih. Kalau sengaja batal. Kalau tak sengaja, dimaafkan. Terlupa, dimaafkan. Okey, boleh faham? Katanya, وَتَبْقُلُ بِقَلِيلِ الْأُكْلِ. Dan batalah ia sembahyang dengan qalilil ukli, dengan sedikit makanan. Al-ukl ay al-ma'kul, sedikit makanan. Makanan sedikit, baca dengan bagi depan hamzah. Al-ukli. Siti baca bagaimana? Atas. Tengok dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Tak silap ingat, dalam kitab Tuhfatul Muhtaj dia suruh baca al-ukli rasanya. Kita tengok kejap. Dia kata wa tabtulu biqalilil ukli ay al-ma'kul ay biwusulihi lil jawf walau ma'a ikrahin li shiddati munafatihi laha ma'a nudratihi amma al-madghu nafsuhu fala yubtil qaliluhu ka baqiyatil af'al. Tanbihun muqtada tafsir al-akli bima dhukir annahu bi dhammil hamzati falyutanabbah lah. Jadi dia faham annahu bi dhammil hamzah. Baik. Katanya wa tabtulu ay wa tabtulu as-salah biqalilil ukl, dengan sedikit makanan. Al-ukl dengan makna al-ma'kul, benda yang dimakan. Sedikit makanan ia membatalkan sembahyang. Qultu, berkata oleh aku, illa an yakuna nasiyah, melainkan bahawa adalah ia kembali kepada al-musalli nasian, orang yang lupa. Akan lupa. Ada batal walaupun benda makanan yang sikit tak batal. Dia sikit kalau dalam bab sembahyang ni bukan semuluk. Semuluk tu banyak. Tengah-tengah sembahyang, teh tarik ada tepi. Teh tarik ada tepi. Nampak tak imam rokok tak ingat. Separuh lah. Tu banyak. Pada kita sikit baru separuh lah. Kira banyak dah. Faham? Suku gelas banyak dah. Dia sikit ni benda yang ada celah-celah gigi. Banyak-banyak ni, tiba-tiba dia telak. Tu sikit. Batal sembahyang walaupun sikit makanan. Tapi dikecualikan kalau lupa. Tu illa an yakuna nasiya. Melainkan bahawa adalah ia al-musalli nasian, orang yang lupa. Au jahilan tahrimahu. Ataupun orang yang jahil akan pengharamannya. Tahrimah maf'ulun bih bagi jahilan. Dia jahil tahrimnya. Tapi kena ingat, jahil ataupun jahil yang dimaafkan, dua sahaja. Yang kita sebut sama dah. Okey, jelas. Wallahu a'lam. Manakala banyak. Saat ni dia rayak sikit kan. Manakala banyak. Sama ada terlupa ataupun sengaja, tetap batal. Makan banyak. Pinggang habis tengah semayang. Makan. Habis pinggang tengah semayang. Makan. Allah. Maka batal semayang. Walaupun dia terlupa. Dia tidak sama dengan masalah puasa. Baik. Itu mengikut kaul asah lah. Tapi muqabil asah mengatakan bahawasanya banyak kalau terlupa juga dimaafkan. Ni kita rayak pandangan mu'tamad hak yang al-asah dalam mazhab Imam Syafi'i. Falau kana bifamihi sukkaratun fabali'a. Boleh baca fabala'a. Hak yang masyhur fabali'a. Kalau baca fabala'a pun boleh, fabali'a pun boleh. Falau kana bifamihi sukkaratun fabali'a dhawbaha baqalat fil asah. Sekiranya ada di dalam mulutnya, bifamihi, di dalam mulutnya, dia boleh baca bifi, boleh guna perkataan bifihi, boleh guna perkataan bifamihi. Imam Nawawi pilih perkataan bifamihi, di dalam mulutnya. Bifami ay fi fami, dalam mulutnya. Sukkaratun, sukkarah
sebiji gula, sebiji gula, fabala'a dhawbaha, maka dia fabala'a fabali'a, boleh baca dua, fabali'a fabala'a, maka dia telang, dia telang, telang itulah telan, dia telang, dhawbaha, akam dia dhawb, dhawb mana benda dhawb, dia coklat ada dalam mulut, dia jadi benda, dia cair, tu cair, dhawb tu cair tu lah, larutangnya, dia telang dengan larutang dia, gitu, larutang ke? Okey, ikutlah, tak benda pun makna. Maka batalat fil asah, batal ia pada kaul yang asah. Baik. Namun muqabil asah kata tak batal. Sebab benda tak batal, sebab dia kata tak ada mamuh pun. Telang tanpa mamuh. Sebab tu tak batal. Ni yang disebut dalam kitab Mughnil Muhtaj. Dia kata wathani la tabtul li'adamil madghi. Wa yusannu lil musalli ila jidarin aw sariyatin aw 'asan maghruzatin aw basaqa musalla aw khatta qubalatahu daf'ul mar was sahihu tahrimul mururi hina id. Baik. Jadi untuk malam ni kita rasa kita kena berhenti sini dululah. Jadi kita tengok soalan sekejap, kalau sekiranya ada kita jawab sekejap, ada masalah. Dah jawab, kita jawab pada minggu depan. Allah Subhanahu wa taala a'la wa alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum, waalaikumsalam, saudara Muhammad Azri Zainuddin. Ustaz, apakah batal kalau imam yang sering kali menggerakkan kepala ketika membaca surah dalam solat? Dia membaca, alat dia adalah mulut. Dia bukan kepala. Kepala tak ada sangkut paut dalam pembacaan. Baca, kalau gerak bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin, mengikut mazhab Imam Syafi'i ia membatalkan solat. Mengikut mazhab Imam Syafi'i. Walaupun ada pandangan yang mengatakan tidak batal solat, tapi kita cover mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Jadi imam dia kena meraihkan mazhab setempat. Dan dia kena ingat bahawasanya makhraj huruf hanya berkait dengan mulut saja, kepala dia tidak termasuk dalam makhraj bacaan. Wallahu a'lam. Soalan daripada saudara Fazrul Hakim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau macam tengah sembahyang, lepas tu tiba-tiba teringat benda kelakar tanpa sengaja, lepas tu tergelak sikit, keluar suara, batal tak sembahyang? Tak batal. Sikit tak batal. Tak batal sikit. Tengah-tengah sembahyang, bangun daripada sujud, kawan tu dia tinggal gigi bawah depan. Ni benda berlaku, nak cerita benda berlaku Dia tinggal gigi depan. Dia bangun, masa sujud, kau ni tinggal gigi depan. Dia pun awak tak tahu, awak tak ambil dia. Kawan hok duk tepi ni, peminat raja lawak dah. Lambat benda hok nakal gitu, nak selok suka. Kik. Sikit aje lah. Okey, hok tu tak batal. Tapi kalau itu lain lah. Ni sikit kik bunyi. Benda pulak. Benda pulak tak imam pusing. Dan kau tengok gigi. Dengan tak imam bunyi. Kik. Okey, hok tu tak batal. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau senyum tahan gelak batal tak solat? Tak batal solat. Senyum tahan gelak tak batal. Hak bunyi sikit-sikit pun tak batal, ketah lagi. Kalau sekiranya
Senyum saja tak patah. Allah Ustazuna Dr. Hafizi Yusuf. Assalamualaikum. Melangkah bagi memenuhi saf hadapan yang kosong adakah termasuk pergerakan kerana hajat? Boleh melebihi 3 kali berturut-turut atau macam mana? Syukran. Dia dalam masalah bergerak masuk ke dalam saf, sebenarnya ulama berbeza pandangan. Ada pandangan ulama mengatakan bahawasanya oleh kerana ia berkait dengan masalah sembahyang, hajah yang berkait dengan masalah sembahyang banyak pun tidak menjadi masalah. Namun sebahagian yang lain mengatakan bahawasanya pergerakan tersebut dia dia tidak termasuk, dia tidak termasuk di dalam hakikat sembahyang. Maksudnya dia bukanlah termasuk dalam perbuatan sembahyang. Kenapa tidak termasuk dalam perbuatan sembahyang? Boleh faham? Maka tidak boleh pergerakan yang banyak. Dia sama dengan masalah Rasulullah memberi izin katak ular, katak binatang berbisa ketika dia sedang sembahyang. Ketika katak binatang berbisa tengah sembahyang, adakah boleh lebih daripada 3 kali? Disama dengan masalah ni. Ada sebagian ulama kata banyak pun dah ada masalah. Tapi jangan guli bati ya. Hawa. Maksudnya buat sekadar saja. Dan pun sebahagian daripada ulama mengatakan tak boleh kalau 3 kali berturut-turut. Wallahu a'lam. Jadi sebaik-baiknya sebaik-baiknya adalah mengambil langkah ihtiyat. Itu sebaik-baiknya. Saudari Syafiqah Yusuf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya, antara solat sunat awabin bolehkah kita gabung niat seperti solat sunat hajat ataupun solat taubat? Mohon pencerahan dari Ustaz. Jazakallahu khair. Dia masalah sembahyang sunat awabin mengikut ulama fiqh dia ada 2. Yang pertamanya solat sunat awabin yang dilakukan pada siang hari, yang keduanya solat sunat awabin yang dilakukan pada malam hari. Solat dan kedua-dua sabit dengan dalil. Solat sunat awabin yang dilakukan pada siang hari adalah sembahyang sunat duha. Salatul awabin hina tarmadul fisal, kata Rasulullah. Sembahyang sunat awabin ketika anak unta kepanasan. Tinggi dah matahari panas dah. Ketika tu dipanggil solat al-awabin. Maka kata ulama, sembahyang al-awabin yang disebut tu oleh Rasulullah adalah sama dengan sembahyang sunat duha. Yang keduanya solat sunat al-awabin yang dilakukan di antara maghrib dengan isyak. 2 solat sunat awabin. Tiba-tiba dia nak gabung niat. Dia nak sembahyang sunat hajat di situ, dia nak sembahyang sunat taubat. Boleh ke tak? Kalau kita tengok dalam perbahasan sembahyang hajat, ternyata bahawasanya sembahyang hajat ni dia bukan sembahyang yang khusus. Maka boleh kita sembahyang fardu dalam masa yang sama kita berdoa agar Allah Ta'ala kabulkan hajat kita. Jadi boleh kita gabungkan sembahyang sunat hajat, sebab sunat hajat ni termasuk dalam sunat mutlak. Begitu sunat taubat dia termasuk dalam sunat mutlak. Maka sunat tersebut boleh kita gabungkan dengan sembahyang sunat al-awabin. Wallahu a'lam. Soalan daripada saudara Wan Badrul Hisham. Salam Ustaz, imam tak yakin tegur orang makmum, tak tahu silap kat mana. Adakah makmum perlu baca Fatihah sekiranya imam tertinggal Fatihah yang mengingatkan imam? Baik. Jadi sekarang ni makmum subhanallah. Tok imam kata mana pula aku salah. Tok imam Allahu Akbar. Tok imam lepas tu Bismillahirrahmanirrahim. Hang surah besar dulu. Makmum subhanallah. Imam kata aku salah baca. Mana baca mula ayat? Makmum subhanallah. Padahal Tok Imam tinggal Fatihah. Baik. Bagaimana cara makmum nak tegur? Cara yang makmum kena tegur adalah baca subhanallah.
Bukan baca Fatihah. Tapi kalau makmum baca Fatihah sekali pun, adakah batal sembahyang makmum? Tidak. Tapi adakah dituntut makmum sampai baca Fatihah begitu? Tidak. Okey, boleh faham. Cuma kalau makmum baca Fatihah sekali pun tak batal sembahyang kerana kata Rasul, inna hadhihi salah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas, innama hiya at-takbiru إنما هي التكبير والتسبيح إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. Baca Quran tak ada masalah, boleh je. Boleh je. Baik, wallahu a'lam. Saudara Muhammad Az-Zubaidi, salam Ustaz, tutup mulut ketika menguat dalam solat, adakah gerakan yang perlu? Dia dituntut kepada kita tutup mulut ketika kita menguap dalam sembahyang. Begitu juga luar sembahyang, kerana Rasulullah yang menuntut, Rasulullah yang suruh kita buat. Cuma perbuatan tutup mulut saat itu dia tidaklah sampai ke benda 2-3 kali. Tidaklah sampai ke 2-3 kali. Maksud dia 2-3 kali, tak sekali ya tutup mulut kan, gitu je lah. Banyak kali pun sekali je. Wallahu a'lam. Okay, terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz di atas di atas telaki dan juga jawapan pada malam ini. Jadi untuk akhirnya nak minta Ustaz untuk baca doa Ustaz. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nusina. Allahumma inna 'abiduk banu 'abidik banu ima'ik nawasina biyadik madhin fina hukmuk 'adlun fina qada'uk. Nas'aluka Allahumma bikulli ismin huwa lak sammayta bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. نسألك يا ربنا مسألة المساكين وندعوك دعاء الخائفين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم بارك لنا في أعمالنا، بارك لنا في أوقاتنا، بارك لنا في كل شيء أعطيتنا. اللهم أعط كل واحد منا سؤله على النحو الذي يرضيك عنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. وإياكم جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. Sekali lagi majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz dan terima kasih kepada semua yang join, yang share, yang beri sumbangan pada malam ini. Mudah-mudahan mendapat kebaikan dunia akhirat insya-Allah. Jadi pada malam ini setakat ini saja. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang yang lemah itu datangnya daripada diri saya sendiri. Marilah sama-sama kita tanggap pertemuan kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa tawassul bil haqq wa tawassul bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.